الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita sentiasa dikenang, kita sentiasa diingati, kita sentiasa dirindui, dikasihi, disayangi dan kita sentiasa didekati. Alhamdulillah. Jadilah manusia yang selalu dalam keadaan mengenal Tuhan dia, selalu dalam keadaan dekat dengan Tuhan dan selalu dalam keadaan dapat melihat Tuhan tu sejelas-jelas penglihatan, menjadikan kita orang yang sentiasa berada dalam lindungan. Cuma kena ubah cara berfikir, kena ubah cara merenung, kena ubah cara mengingati. Janganlah duduk macam dulu, ikut-ikut. Janganlah duduk macam style lama, turut-turut. Dan yang paling berat, suka sangka-sangka. Jangan kita duduk macam tu. Dan sekarang ni, kita sangat mengingati Tuhan. Tapi kita lupa yang satu benda. Apa yang kita lupa? Tuhan ingat kita. Lagi. Kita selalu mengingati Allah. Kita berbicara tentang Allah. Tapi kita lupa satu. Yang sangat lalai terhadap diri kita. Sebenarnya kita lupa kat diri kita. Tuhan kata, aku sendiri ingat dekat hang, hang lupa diri hang. Pasal apa? Aku sendiri, aku yang jadi Tuhan, yang aku ingat dekat hang, sampai aku cipta, aku bagi ada bentuk ingatan aku tu. Aku bagi ada suasana ingatan aku. Tiba-tiba hang tak ingat dekat hang, hang ingat kat aku. Hang ingatlah kat diri hang, sebab hang ingat kat aku tak sampai. Sebab aku hang tak boleh ingat. Hang tak sampai. Kalau hang ingat macam mana hang tak sampai kat aku. Tapi kalau diri hang, hang sampai. Aku hang boleh sebut dengan nama, tapi hang tak boleh tengok aku. Hang tak boleh tengok aku, hang tak boleh sentuh aku, hang tak boleh pegang aku, hang tak boleh dengar aku, hang tak boleh apa pun. Tetapi, hang boleh sentuh diri hang. Hang boleh nampak diri hang. Dan kesemuanya itu adalah ingatan aku. Maka, janganlah lupa diri kamu. Kerana dia sehebat-hebat pandangan. Dia sehebat-hebat perkara. Hali kata tak satu dia arahlah. Iaitu ingatan Tuhan dekat kita. Mana boleh kita lupa kat kita. Dia pun teringat kat kita. Kita lupa kat diri kita pula. Okey. InsyaAllah. kita dulu belajar untuk ingat kat dia. Untuk ingat kat dia. Lah ni tak sebenarnya. Bukan ingat kat dia. Kita ingat kat kita lah. Sebab ingat kat dia tak sampai. Kita ingat kat kita sampai. Bila kita ingat kat kita, bermakna kita tahu kata dia ingat kat kita. Mana ada lebih hebat Tuhan mengingati hamba? Tak ada lebih hebat pada tu. Tak ada lebih hebat daripada hebatnya Allah Ta'ala mengingati hamba dia. Allah Ta'ala menyintai hamba dia. Allah Ta'ala mengasihi hamba dia. Malah merindui hambanya yang rindu gila-gilanya. Jadi si hamba dia tak tengok diri hak Tuhan pandang. Dia nak pergi tengok Tuhan dia. Mana boleh nampak? Nampaklah dekat apa yang dia pandang. Lagi senang. Lagi terang, lagi nyata. Boleh sentuh, boleh rasa. Ni diri kita boleh rasa. Kita boleh nampak. Kan?
kita boleh tengok dia, kita boleh nikmati dia. Maka itulah perkara besar kita yang kita terlupa. Terlupa nak tengok diri kita. No. Hari ni kita mengaji hak barulah, kita belajar ingat ke diri kita lah pula. No. Baik, hari ni muka surat berapa? Okey. Muka surat 25, syarah 4 ni tak habis lagi Ustaz. Ada 2 perenggan lagi. Okey, syarah keempat. Muka surat 25. 25, perenggan kedua dan keempat. Kedua dan ialah tu. Saya macam sesak nafas sikit pasal bau kedai. Mungkin dah. Buku baru bau kedai. Bau kedai. Okey, perenggan ke bawah? Keempat. Perenggan kedua. Jadilah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang kitab Futuhul Ghaib, iaitu pembukaan kepada yang rahsia, dalam syarah yang keempat, perenggan yang keempat, perenggan yang ketiga. Kata dia, jadilah kamu warisan Rasul-Rasul, Nabi-Nabi dan orang-orang siddiq. Apa dia tu? Orang yang selalu dalam keadaan dekat dengan Allah atau mengetahui bahawa Allah mendekati dia. Orang ini adalah orang yang membenarkan apa yang dibenarkan oleh para Rasul. Orang ni dia membenarkan apa yang dibenarkan oleh para Nabi. Maka orang-orang ni dia jadi orang siddiq. Orang yang membenarkan. Apa dia? Allah dan Rasul. Di mana kebenaran tu? Pada diri dia, pada hati dia, pada jiwa dia, pada kepahaman dia, pada penglihatan dia. Tak ada lagi waham. Tak ada lagi yang menjadi hijab. Sebab diri dia adalah yakin. Yakin yang duk kata haqqul yakin tu diri dia lah. Yang membenarkan akan Tuhan dia. Maka jiwa-jiwa macam ni hanya jiwa Rasul. Jiwa macam ni hanya jiwa Nabi-Nabi. Dan pada orang-orang yang membenarkan. Seperti sahabat dan pak mentua Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itulah dia bila hati itu hanya melihat kepada sirat al-mustaqim. Memahami, memandang sirat tu. Memandang akan kebenaran akan Tuhannya. Zat yang bernama Allah. Dia panggil zat lah pasal dia Tuhan. Kita panggil Arab. Dia kita panggil zat. Pasal apa? Untuk menamakan diri tu. Tidak nak buh hutang mana kita, betul tahu? Kan? Okey. Kemudian dia kata, dan kamu akan jadi titik akhir bagi segala kewalian, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Maka wal akhiru, dan kamulah yang akhir, yang mengetahui tentang benarnya Tuhan, yang merasai tentang benarnya Tuhan tu. Maka dia kata, kewalian dan wali-wali yang masih hidup akan datang mengunjungi kamu. Jangan tunggu. Mereka nak main, pergi kat mereka. Tapi kita jangan tunggu. Sekejap tujuan kita pergi ke lain. Kita jangan tunggu mereka. Tapi kalau mereka nak main lah. Kita bukan tunggu mereka. Kita bukan nak kat mereka. Tapi kalau dah dekat kita dengan Tuhan, mereka mesti main. Sebab sekejap kita piduk tang tu, kita duk syok tang tu, kita terikat dengan Tok Wali ni pula. Kacau pula. Okey. Dan dia kata, melalui kamu segala kesulitan dapat diselesaikan. Ada permasalahan. Pastinya mudah bila kamu didatangi, kamu telah mengetahui tentang yang benar. Permasalahan dapat diselesaikan dengan mudah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kamu bersungguh-sungguh, serah diri, bergantung, mengharap, dengan sebab kamu mengenal, mengetahui, maka Allah akan permudahkan bagi kamu jalan keluar dari semua permasalahan. Kemudian dia kata, melalui solat kamu dapat memewahkan tanam-tanaman. Orang panggil sejuk-sejuk. Dia ada pokok tumbuh dan cepat mengeluarkan hasil. Kita tanam bukan tumbuh, mati terus pokok. Kan? Punya hangat tangan belengah memang cukup. Pokok betul duduk dengan kita. Kemudian racun.
Solat kamu dapat memewahkan tanaman, menurunkan hujan. Jadi apa dia? Dia panggil rahmat. Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kamu ya Muhammad. Jiwa-jiwa yang kenal, jiwa-jiwa yang nampak, jiwa-jiwa yang menyaksi ini, Tuhan kata tak aku jadikan kamu, melainkan untuk memberi rahmat pada sekalian alam. Orang senang, makhluk lain pun senang dengan kita. Tak jadi al-ghaflatun. Kemudian dia kata, menghindarkan malapetaka yang hendak menimpa umat manusia dari segala pangkat dan kedudukan. Doa je. Doa dia cukup terpakai. Sebab doa dia doa ma'rifah, doa kenal. Orang yang arif, orang yang kenal. Orang yang tahu tentang Tuhan, tahu tentang dasar agama, tahu tentang selok belok, usuluddin, pokok pangkal agama tu dia tahu. Kemudian dia kata, bolehlah dikatakan kepada kamu sebagai pegawai polis untuk kota dan rakyat. Jadi polis terus. Boleh jadi penaung, boleh jadi pelindung untuk orang lain. Orang macam ni kalau dia berjalan di jalan raya, kan? Kalau dia bawa kereta, bawa kenderaan, orang lain tak susah hati dengan dia. Pasal dia pemberi rahmat. Jaranglah dia nak tekan horn kecuali terkena horn. Saja-saja dia tak tekan horn. Pasal dia pemberi rahmat. Kita nak jadi begitu lah. Biar lampu isyarat terpadam tengok kita. Tak payah menyala dia. Sebab dia ni hantar abang dia reti mana nak pergi, mana tak pergi. Kan? Orang akan datang mengunjungi kamu dari tempat yang dekat dan jauh. Tengok orang suka main kat kita. Orang suka main sembang kita. Orang suka main tanya abang kita. Orang suka sebab kita menjadi titian untuk orang mudah atau orang nak mengingati Tuhan, mai kat kita dia mudah ingat. Kemudian dengan membawa mai dekat dan jauh, membawa hadiah-hadiah dan buah tangan untuk beri khidmat mereka kepada kamu. Biasalah kan, orang tutup wali ni hebat. Allah Ta'ala hantar mai pesuruh-pesuruh dia untuk melayan ni. Hak seorang ni, pasal dia lain sikit. Dan semua ini adalah dengan izin Allah yang maha perkasa dan kuasa jua. Ada keizinan. Tu dia panggil kaya, ghaniyun. Yang maha kaya. Pasal apa? Maksud kaya Tuhan tidak akan berlaku sesuatu. Tidak boleh memberi manfaat dan mudarat. Segala sesuatu. Melainkan di sana ada redha Tuhan. Maka itu dinamakan ghaniyun, kaya. Kemudian lidah manusia tidak sunyi lagi menghormati dan memuji kamu. Kita tak minta pun yang tu. Bukan kita minta pun. Tapi bila dah mengenal, Tuhan bagi orang terus bercakap pasal kita. Orang bercakap meletakkan keindahan pada diri kita. Kemudian, wahai mereka yang baik-baik yang tinggal di tempat-tempat ramai dan mereka yang mengembara, inilah kurniaan Allah. Kurniaan Allah dan Allah mempunyai kuasa yang tidak ada batasan. Dia nak bagi. Sifat. Ustaz, tinggal satu ayat Ustaz. Tang mana apa tak tahu. Tidak ada dua orang beriman. Tidak bertelingkah mengenai kamu. Kalau ada dua orang duk bercakap, dia cakap siang. Hantau dia tu Allah kamar hidup. Dia kata macam tu. Biasanya orang-orang kampung ni. Tok kamar hidup tu hantau tak? Buat main lah segala ayat, suruh buat tawak. Buat main ayat Coca-Cola nak tawak lagu mana? nak main ayat tawak, main ayat sejuk lah, baru ditawak tu. Okey, ada apa soalan? Okey. Mari kita bincang lah bab-bab tu, insyaAllah. Baik. Silakan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Ulang sekali lagi. Ya Lam, ya. Ustaz, sebut sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim tu. Makna dia macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Satu makna umum. Makna pada bahasa logat biasa akan mengatakan dengan namamu, Zat yang maha pemurah, lagi maha mengasihani. Hak tu kita meriwayatkan
Yang sebenarnya Tuhan berkata, kamulah yang dirahmati, kamulah yang dikasihi, kamulah yang dicintai, disayangi. Sebab aku yang pengasih, kamu yang dikasih. Aku yang penyayang, kamu yang disayang. Masih. Alright. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Fazarul. Just nak sambung sikit daripada Abang Gulam punya soalan tu dan Ya. juga Ustaz punya statement yang mula-mula tadi tu yang Ya. Allah ingat pada diri, tapi yang sebenarnya diri kita kena ingat pada diri kita. Adakah yang tu yang berkaitan? Ya. Ya. Kita ingat pada diri yang bernama Rahman. Diri kita itu adalah dia panggil plakat barrel. Diri kita tu tanda signboard pada sifat kasih Tuhan. Diri kita itu signboard yang menyatakan sifat Tuhan itu pengasih. Diri kita lah signboard dia. Sebab tu Tuhan kata pada diri kamu, wa fi anfusikum, pada diri kamu, afala tubsirun, kenapa tak kamu lihat? Apa dia? Rahman aku ni adalah kamu, Rahim aku ni adalah kamu. Yang tu lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Siapa nama tu? Ain. Ain. Ya, Ain, silakan. Saya nak tanya yang berkenaan dengan Bismillahirrahmanirrahim tadi. Ya. Ustaz kata kita yang diriwayatkan, kita yang diingat, di sebaliknya kita mengingat dia kan? Ya. Okay. Lepas tu macam mana kita nak kaitkan bila kita buat sesuatu, ada yang orang kata dimulakan dengan Bismillah. So macam mana kita nak relatekan benda tu? Buat sesuatu dimulakan betapa Tuhan nak tunjuk sifat dia pada kita penyayang, kita mulakanlah dengan sifat tu yang ada dekat kita tu. Kita sebut nama sifat tu, yang sifat tu berdiri kat kita kerana kita barang yang dikasihi. Kalau Tuhan tak jadikan kita barang yang dikasihi, kita tak boleh buat apa pun. Kerana kita barang yang dikasihi, baru kita boleh buat. Oh, macam tu. Okey Ustaz, terima kasih. Ya, baik. Sama-sama, insya-Allah. Okey Ustaz, soalan Ustaz. Ya. Di ketika rasa diabaikan, maka disitulah kedekatan. Ustaz, Ya. tak jelaskan. Kita rasa macam kita ni jauh kerana dekat itu nak bangun. Kenapa kita rasa jauh? Sebab kita akan mendekati. Kalau tak ada rasa jauh, kita tak akan mendekati. Sebab pasal apa rasa dipinggirkan? Sebab rasa dalam pelukan, kerana dipeluk. Sebab tu, dipinggirkan tu adalah kenyataan kita dalam pelukan dia. Supaya dengan pinggir tu kita sampai. Dengan pinggir tu kita harap. Dengan pinggir tu kita minta. Itulah. Maka dia tak pernah abai pun Ustaz, no? Kalau dia abai, dia bukan Tuhan. Sebab Al-Waliyun, yang melindungi itu sifat dia. Mana boleh ada abai? Baik. Okay, next. Raduan, tanya Raduan. Kita ya terlepas pandang, duk kata Tuhan tak ingat. Wahai, kalau Tuhan tak ingat, tak ada gerak dan diam. Kerana ingat tu sampai dulu, barulah berlaku gerak dan diam. Mana mungkin Tuhan lupa? Yang duk lupa ni siapa? Kita lupa apa? Kita lupa bagaimana Tuhan tengok kita sampai kita ada tu, kita lupa. Maka Tuhan kata diri hang tu special tu, aku yang ingat. Tuhan yang ingat kot, bukan orang. Lupa diri lah tu Ustaz. Lupa diri. Hak tu mau bubuh dalam tong sampah. Tutup, hantar pergi tempat buang sampah. Depa lupa, depa lari pergi Korea.
Macam-macam. Ustaz, Okey Ustaz. Ya. saya Ya. ada soalan lagi Ustaz. Silakan Ain. Tapi agak lari topik sikit. Cuma berdekatan jugalah. Okey. Okey, sekarang ni syariat, hakikat, tarikat, makrifat. Ada Ya. yang ada yang certain mengatakan bila diorang dah bermakrifat tak perlulah bersyariat. So apa komen Ustaz? Komennya adalah orang-orang tu bangang. Bangang, dungu dan bahlul. Kalau tak jangan bercakap. Kalau takti jangan buat statement. Satgi boleh menyesatkan orang. So maknanya Ustaz, bila orang tu dah sampai makam-makam tertentu, dia still Syariat. lagi Duduk di syariat. Orang yang sampai makam tinggi dia tak buang syariat. Malah syariat dia lebih kuat. Oh, okey Ustaz, terima kasih. Yang bercakap kata siapa yang tahu hakikat makrifat syariat tinggal, itu Ha? kora-kora. Okey Ustaz. Win dah ingat dah ucap Win. Tupai. Kita ada makan. Ya. Kita ada benda nak makan. Kita ada cara nak makan dan kita nak kenyang. Ya. Mana boleh dapat kenyang tak makan? Mana nak makan? Merepek Makan. Merepek. Jalan benda nak makan, kita makan dan kita kenyang. Tu semua syariat, tarikat, hakikat, makrifat dan hakikat. Okey. Sembangnya tinggi, rupanya dungu. Okey Ustaz, terima kasih. Baik Ain. Okey Ustaz, ni ada soalan. Dalam Al-Quran Allah ada sebut, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepada kamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Mohon Ustaz pencerahan ayat ini Ustaz. Perintahkan ahli keluargamu solat dan sabarlah dalam melaksanakannya. Kami, yakni Allah, tidak minta rezeki dari kamu. Malah kami, yakni Allah, yang beri rezeki, menentukan rezeki bagi kamu. Dan itulah akibat yang terakhir bagi orang yang nak menjadi orang yang mengenal kami. Okey. Solat ada berapa? Kena tahu solat ada berapa. Pada yang bertanya, nak tanya ni pada yang bertanya, solat ada berapa? Mi jawab. Syami. Macam mana kita nak diri solat, kita tak tahu dia ada berapa. Dia ada berapa jenis solat ni? Solat ni ada 4. Yang kita cakap tadi 4 tu. Syariat, tarikat, makrifat, hakikat. Solat dia ada yang ni. Solat syariat, ada di tubuh, ada di suara. Tu solat untuk syariat. Solat tarikat ada di hati, nak turut Nabi tu. Nak kena rasa macam Nabi tu. Solat hakikat, solat makrifat, bila mengenai. Solat dalam keadaan kenai. Makrifah ni dia kenai. Solat hakikat, berhubung terus dengan Allah tanpa bunyi apa pun. Duk buat dah tu. Faham dah tu? Kalau tak faham, mengaji dulu. Sebab dia berat tau, solat ni. Dia berat. Solat ni penyaksian dan pengakuan. Seperti nampak terus. Dan kita pergi kat Tuhan kerana nampak terus. Kita tahu dia kerana kita sebut nama dia tu sebab kita nampak terus tu. Adakah kita sebut nama Tuhan kita nampak terus? Kalaulah kita sebut nama Allahu Akbar, kita tak nampak pun apa yang kita sebut tu menyamai. Maka solat kita Tuhan kata, fawailul lil musallin, celakalah mereka yang mendirikan solat. Sebab tu kita sabar. Sabar apa? Sabar kena mengaji. Sabar kena menuntut ilmu, solat. Tak usah duk tengok solat luar, tengok solat syariat dah, kan? Tengok solat syariat bermula dengan apa? Solat ni bermula dengan apa? Wuduk. Bermula dengan kenai. Tak kenai wuduk pun ambil tak betul.
Maka dia letaklah hukum dia apa? Hukum dia wajib. Wajib dengan mula-mula. Rukun semayang apa dia? Niat. Niat tu nak letak tang mana? Nak letak tang baca ke, nak letak tang sebut ke, nak letak tang ingat ke, nak letak tang kenal? Nak letak tang mana niat ni? Kenapa berniat dan kenapa ada niat? Pening ni baru rukun pertama. Ada 12 rukun lagi. Baru pergi solat syariat, tak pergi solat tarikat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Syekh. Syafawi. Ya, weh. Nak cuba jawab lah Ustaz, kot kenal. Boleh. Tak, Okey, macam ni Ustaz. Macam Ustaz, macam macam ni Ustaz. Macam Ustaz cakap bermula bila? Ya, bermula. Bila Allah pandang kita. Niat tu. Betul Ustaz? Bila Allah Ta'ala pandang kita, maka ketika tu masa kita tu lah niat. Ya, boleh. Ya, sebab dia bagi lintasan hati tu. Ketika betul, dia Zat? mengenali, ya betul. Ketika dia mengenali kita, alhamdulillah, yang bernama niat. Lega tak kena katok. Kalau lagu tu, bila tu agak-agak mula ada niat tu? Masa duduk alam ruh, masa dalam pandangan dia dulu. Betul Ustaz? Betul. Okey. Belum ada masa. Belum ada masa. Belum ada gerak dan diam, belum ada apa-apa. Tak. Ya betul. Cari lorong Ustaz. Hari ni kenyataan kenal tu adalah hari ni. Sebenarnya berlaku dekat semua orang. Kita je tak tahu. Dia cari lorong Ustaz. Itulah. Tak jumpa lorong je. Itulah pasal. Yang lorong Haji Taib. Okay, next. Soalan. Ya, silakan. Tu dia 40 orang Ustaz, 41 kita. Ya Allah, buat dia ramai sangat. Meletup Ustaz lagi. Jangan, bateri tak ada, sudah. Assalamualaikum Ustaz, saya ada soalan lagi. Ya, silakan Ain. Silakan. Okey. Saya ada terbaca dalam di satu tempat ni, dia kata setelah mensyariatkan rukun Islam, kenapa Nabi SAW berkata bahawa rukun Islam adalah satu muslihat yang tersurat dalam ayat 97 Al-Ma'idah. Al-Ma'idah. Ma'idah. So macam mana tu Ustaz? Baca ayat tu. Dia kata setelah mensyariatkan rukun Islam, kenapa Nabi SAW berkata bahawa rukun Islam adalah satu muslihat? Okey, dalam ayat apa? Ayat Al-Ma'idah. Baca ayat Ma'idah tu, nak dengar ayat tu bunyi macam mana? Ayat Ma'idah. Ayat apa tadi? 90. Ayat berapa? 90. Satu. Ayat 97. Okey, cuba baca apa tu? Baca dia punya mahfum. Boleh? Jap. Boleh bacakan? Boleh bacakan? Okey, terjemahan dia Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjadikan Kaabah, rumah yang mulia itu, sebagai tempat tumpuan manusia untuk menjalankan ibadat dan hal-hal hidup. Demikian juga bulan-bulan yang mulia dan binatang-binatang korban dan kalung-kalung binatang korban itu.
Yang demikian itu supaya kamu ketahui bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahawa sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Sadaqallahul azim. Okey. Tuhan mengetahui dia buat semua tu rumah-rumah ibadat. Dia buat Kaabah. Dia buat binatang-binatang korban dan sebagainya untuk manusia. Ya. Untuk manusia menjadi satu. Amalan yang bawa manusia menjadi sama. Dan Nabi kata dia lihat kerana semua orang sama, tetapi bila ada rukun Islam, terpisah yang sama itu pada melihat yang satu dari segi pelaksanaan dan kefahaman. Maka dia sebagai muslihat bagi orang-orang yang beriman supaya besok terlepas daripada berhujah tentang mempercayai Tuhan tetapi tak Islam. Maka dia sebagai satu hujah. Esok menjadi satu hujah bagi orang beriman. Kami solat sebab kami percaya kat Tuhan. Orang kafir akan berkata, kami pun percaya kat Tuhan. Mana dia solat hampa? Itu yang dikatakan muslihat tu. Mana dia puasa hampa? Kami puasa juga. Hampa puasa masih boleh makan. Kami puasa tak boleh makan. Nampak dia sebagai penahan hujah. No? Sebab orang kafir akan guna segala hujah bila nampak neraka esok. No? Okay. Okey Ustaz, terima kasih. Okey Ustaz. Ya. Ustaz ulas sikit Ustaz ayat ni Ustaz. Okey. Ya Muhammad, solat kamu itulah ganti kun solatku kerana tempat aku memuji diriku. Ya. Kamu laksanakan solat seolah-olah kamu telah berada dalam kehebatan diri aku. Bila kamu dah solat, kamu seolah bercantum. Kamu seolah menggambarkan yang satu. Bila kamu solat, hilang segala diri. Hilang segala keadaan, melainkan tertegaknya aku. Tertegaknya kebesaranku. Tertegaknya diri aku yang bernama Allah. Sebab solat itu adalah pakaianku. Dan solat itu adalah kenyataanku. Maka pelaksanaannya akan berlaku kepada kamu dan kenyataannya akan berlaku kepada kamu. Itu yang dia kata solat. Dia jadi satu benda yang menyamai kedudukan bersamaan dengan kebesaran Allah. Sebab solat tu Tuhan kata aku puji diriku. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaan dalam solat yang wajib kena baca. Segala puji bagi Allah. Tuhan bertakbir bagi sekalian alam. Puji Allah pada hamba, puji hamba pada Allah, puji hamba pada hamba adalah puji Allah kepada Allah. Cuma dia tak terima puji sebab dia yang memuji. Tetapi dia memberi puji pada barang yang terpuji yang mai dari diri dia yang terpuji. Maka itulah solat. Tak layak dipuji Ustaz. Kalau puji, sebut dia puji balik pada diri dia. Tetapi pasal kita lupa kita tak nampak puji. Kalau kita tahu kita, maka puji tak pergi ke mana, balik mak kita. Tuhan kata aku tak mau. Abang tu lagi kita cayak mana juga leceh. Tak layak Ustaz. Awak lah. Allahu Akbar. Okay, next. Solat. Jadi Ustaz, bila Ustaz dah terangkan tadi yang tentang penyertaan saya tadi tu, maka boleh tak Ustaz, kalau ni bagi nak faham lah, maka insan itulah wakil ya Ustaz, wakil pada Allah. Tuhan kata khalifah, pengganti. Ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuhan habaq kat malaikat kot, bukan habaq kat pokok. Dia bukan habaq kat jin, dia habaq kat malaikat. Protokol yang paling dekat dengan dia, malaikat ni. Dan dia yang habaq kat malaikat, bukan Rasulullah habaq, bukan Nabi Adam habaq, bukan Nabi Ismail habaq. Yang habaq ni Tuhan. Dia kata, wahai malaikat semua, aku nak hantar pengganti aku atas muka bumi ni.
Hampa nak komen apa? Allah. Kalau dia, kalau kita di sini kita panggil ambassador, kedutaan. Ya. Bila kedutaan dia kata rahmat, rahmat. Kita memberi rahmat pada seluruh yang ada kerana rahmat tu adalah diri kita. Sebab rahmat tu sifat bagi Tuhan. Nyata diri kita, dia membangun seluruh alam. Sebab tu kita memberi rahmat. Layaknya kita menjadi orang yang semua orang senang dengan kita kerana kita sangat suka menyenangkan orang lain. Sebab kita pemberi rahmat walaupun dengan senyuman. Okey Ustaz. Okey, silakan. Tuan Ghazali boleh tanya? Okey. Boleh. Silakan. Ustaz, dulu berapa tahun lepas kot dengar ada orang bahas di Malaysia, dia mempertikaikan ayat yang mengatakan apa tu, macam satu syair kot. Nak pi syurga-Mu ya Tuhan, tak mampu. Nak pi neraka, aku takut. Ya. Macam mana tu Ustaz? Okey, bahasa tu bahasa seorang hamba yang sangat kenal. Tu bahasa hamba yang kenal. Dia tak taurah nak habaq betapa dia tak terpakai. Tetapi dia nak habaq kata dia tak boleh lari daripada rahmat Tuhan. Seandainya Tuhan tak tolong dia, dia hancur. Dia bukan tak mau syurga, tapi dia tahu dia tak layak dengan syurga. Dia sedar diri dia Ustaz. Dia sedar diri. Dia tak layak dengan syurga Tuhan tu. Dia tahu. Dia habaq dengan bahasa dia tak layak Tuhan. Tapi aku juga tak layak dengan hukuman hang. Hang tahu lah kan hukuman hang ni berat. Kalau aku duduk tang tu, aku hancur Tuhan. Aku nak sangat ihsan hang. Bahasa tu lah. Orang yang bertikai ni dia tak duduk tang tu sebab tu dia bertikai. Kalau dia duduk tang tu, dia tak bertikai. Betul. Orang yang bertikai ni dia tak duduk tang tu. Dia ingat dia cukup lebih dari itu. Dia tak tahu bahasa orang yang luluh hati dia. Remuk redam hati dia dengan Tuhan dia. Dia tak tahu. Dia bercakap bahasa dia yang dia kata dia pandai. Dia tak tahu bahasa Nabi yang luluh hati macam mana. Dia tak mau lain lah Ustaz. Dia tahu dia tak layak. Dia nak pergi kat Tuhan pun dia tak layak. Dia malu sebab Tuhan cipta dia. Dia malu sebab Tuhan ingat kat dia. Dia malu sebab Tuhan kenang dia, kasih dia, dia malu. Dia keluarkan bahasa malu seorang hamba tu. Dia ni, dia tak faham dia nak petikai benda-benda macam tu. Hang tak biasa makan ayak ketum, hanya hang komplain. Minum dulu, lepas tu baru hang komplain. Okey Ustaz. Soalan daripada Fauzia Ahmad. Ustaz, Jibril yang sebenarnya apa Ustaz? Jibril yang sebenarnya adalah penyambung risalah Allah kepada Muhammad. Kesempurnaan Jibril bawah lagi daripada kesempurnaan Muhammad. So untuk saya tengok sangat Jibril lah, tengok Rasulullah sudah percaya cukup. Percaya cukup. Dia suruh percaya kepada malaikat, kita percaya. Tapi untuk saya tengok depan ni tak boleh disentuh. Muhammad kita boleh sentuh sebab dia ada dengan kita. Ya. Okay, next. Okay Ustaz, saya tanya lagi Ustaz boleh? Ya. Okay. Tanya dengan suara, jangan tanya ayat mata. Okay. Kita tak buat tarti. Okay, Muhammad, engkau itu tiada yang lain melainkan kenyataanku juga. Diri kita semua ni, diri yang mai daripada diri Muhammad. Tak ada siapa pun, yang ada kasih Tuhan saja. Yang ada cinta Tuhan saja pada tiap diri itu. Tak ada apa pun. Kecintaan dan kasih yang sangat tinggi hingga menerbitkan semua perkara lain. Maka diri Muhammad itu adalah diri yang datang daripada diri Tuhan. Yang nu atas sifat, atas zat. Muhammad ni atas sifat. Okey Ustaz, soalan daripada Ahmad Fitri. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Boleh minta pencerahan, adakah mengingati Allah iaitu zikrullah itu adalah sebutan tasbih, tahmid dan sebagainya? Atau adakah zikir itu apabila kita melihat kepada perasaan hati yang timbul
bila kita lihat nikmat walaupun tak sebut apa-apa. Contoh macam kita melihat keindahan alam, nikmat makan sedap-sedap dan sebagainya. Mohon pencerahan. Ya, betul. Tapi tak apa kena. Mana abang betul ya. No. Zikir itu mengetahui diri kita hak wujud ni adalah ingatan Tuhan. Tu zikir. Sebab makan sedap ke apa sedap kena ada diri dulu. Maka diri itu diingat Tuhan. Tu zikir. Oleh kerana Tuhan mengingati kita, nak tunjuk kata Tuhan mengingati kita tu nak tunjuk. Dia ingat kat aku rupanya. Maka teringatlah kita kat dia. Maka tu nama zikir. No? Kalau tu, zikir ni ada tempat ke? Tak ada. Ada bunyi ke? Tak ada. Adakah putih-putih? Tak ada. Tak ada. Adakah masa dan keadaan? Tak ada. Zikir tu apa? Zikir tu hayat. Hayat sifat wahdaniah Tuhan. Sifat yang berdiri tapi tak buat kerja. Sifat yang tak ada takluk. Sifat lain semua ada takluk. Sifat hayat tak ada takluk. Tu zikir. Sifat yang tak ada takluk tu. Baik. Terima kasih Ustaz. Okey Ustaz. Okey Ustaz. La ilaha illallah 12 huruf. Muhammadar Rasulullah 12 huruf. 12 campur 12, 24. Adakah itu hayat Ustaz? Ya, itulah hayat. Hari-hari dah 24. Tak tahulah kot tempat tuan ada 25 minit, 25 jam. Kot Negeri Sembilan 25 jam, Kedah 27 jam. Semua tempat 24 jam lah. Tak lebih. Okey. 24 itulah sifat istirna. 26 itu sifat iftikhar. Maka campur 24 dengan 26 jadi 50. Itulah aqaidul iman. La ilaha illallah. Baik. Okay, next. Pian dia jahat. Rahsia sudah terbuka lah. Tu Syekh Ghazali. Ya saya. Tu Cik Radwan tu dia PM saya nak tanya soalan tapi dia takut. Boleh tanya. Boleh. Sila. Nama dia Razwan. Boleh. Tanya lah. Silakan. Malu nak cakap boleh type pula. Saya tolong bacakan. Atau boleh jadi PM yang ke-10, PM sebelah. PM tepi. Allahu Akbar. Okey, silakan tuan. Ui, dapat 22 orang dah ni. Ini kelas. Berapa ni? Tak tahu. Keras pula dah. Halo. Lee. Dia hang kot ni Ustaz. Dia hang. Dia keras. Dengar jadi PM tu dia lari keluar tu. Macam dia dah jadi PM ke-8 lah. Ya Rabbi Tuhan. Ada. Baik. Ustaz. Baik. Ya. Terima kasihlah sebab malam ni semua yang terbuku kat hati tu semua jawab dah. Daripada mula tadi ni sampai lala ni. Baguslah. Cuma geram satu lah. Ya. Selangor tak ada ayam. Itulah pasal. Aduh lahai. Saya ni ayam tak ada kat rumah ni Ustaz. Event bulanan. Sebulan sekali. Everybody can cry. Ayam ni Ustaz, ayam ni cincang takkan putih tapi di Selangor putih. Okey Ustaz. Soalan daripada Fauziah sekejap. Ustaz, setitis ke dalam selautan ke dalam setitis. Jelaskan Ustaz.
Baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Wahai Muhammad, baca dengan namaku, Tuhan yang telah menjadikan insan dari setitis, dari segumpal darah, maka akan menjadi lautan hidup, akan menjadi lautan kehidupan dengan setitis ni. Dengan setitis yang Allah Ta'ala tunjuk daripada 100 rahmat, satu tu saja membangunkan lautan kehidupan dengan satu tu saja. Dan satu tu adalah kamu. Yang bertanya nama apa orang? Fauziah. Fauziah. Dan setitis tu adalah Fauziah tu lah. Terpadam Fauziah tu, terpadamlah yang lain yang nak dijadikan. Kerana itu adalah pandangan. Sekali Tuhan zahirkan, tak akan hilang dah buat selama-lamanya. Yang tukar badan, roh tak tukar. Ya, betul. Allah, Ustaz. Tanya lagi. Saya sebenarnya tak mau cerita benda ni, saya suka riau. Tapi malam ni saya tak mau riau, saya nak lipat bagi perhabis. Hak ni dia sentuh sampai som-som tulang. Ya, betul. Apabila mereka menyebut namaku, apabila mereka mengingatiku, maka menggetarlah hati-hati mereka. Hak ketak ni yang terjadi susah. Pasal kita punya capability tak mampu tanggung load Tuhan yang sangat tinggi. Kabel kita kecil, mudah putus. Ustaz. Ya, saya. Ustaz. Ya. Saya baru lagi, Ustaz. Ya, silakan. Bila Ustaz sebut pasal tu tadi, saya nak tanya Ustaz ada satu. Yalah, bila kita solat tu, kita baca Fatihah tu tentu kena lajah. Iyalah, lajah Arab lah apa semua kan. Tapi bila kita solat, suara kita tu ketak, jadi dia mengganggu bacaan kita tu. Macam mana, Ustaz? Tak apa, baca sudah. Tuhan lebih tahu. Kita tak tahu yang tu. Baca sudah. Ya. Baca sudah. Baca sudah. Jangan duk ganggu dah, sebab badan tak boleh terima dah. Kalau sebut huruf, ada berapa? Ada 28 huruf. Sebut satu tak betul. Duk tunggu nak betul, pakai tak baca. Saya bukan apa, sebab kadang-kadang duk terfikir juga kan. Saya bacaan. Saya abang satu ayat je. Na'an'am. Ya. Nikmat ke atas kamu, atas mereka. Na'an'am. Kita tak baca na'an'am. Kalau kita kalut, kita baca na'an'am. Yalah. Na'an'am fail lah. Dari segi grammar pun fail, tajwid pun fail, semua fail. Kalau ikut nak fail, semayang kita sekali, satu pun tak pakai. Tu dia kata, celakalah mereka yang salat. Buta karir kena. Mana baca je lah, Ustaz. Baca, setakat kita mampu. Baca je lah. Setakat kita larat, kita baca. Okey, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik. Okey, Ustaz. Soalan daripada Azma. Bacalah yang Ustaz cakap tadi, apa makna yang sebenar-benarnya, Ustaz? Ambil tahu, ambil reti, ambil faham. Bila tengok, ambil faham. Apa yang kita tengok? Yang kita tengok adalah sifat-sifat kamalat, sifat-sifat sempurna Tuhan. Tengok warna, tengok bentuk, tengok rupa, tengok keadaan. Tu sifat Tuhan tu. Tu yang kata baca tu, bukan cakap baca dengan mulut. Baca dengan kefahaman, baca dengan tahu. Baca dengan rasa. Kita dengar ombak laut, kita dengar bunyi binatang, kita dengar bunyi angin. Baca dengan pendengaran tu. Kita boleh sentuh keadaan. Lembut, keras, licin, gasak. Tu baca. Tu yang dia kata baca yang tu. Bukan disuruh baca tu. Ni orang bisu nak baca guna.
Maknanya Ustaz bacalah dengan diri Ustaz lah. Baca dengan kefahaman yang berdiri kat kita tu. Apa dia? Inilah tanda kasih dan sayang Allah pada aku. Apa dia? Diri aku yang dapat menikmati ni. Oh ya Allah, minta ampun. Pasal aku suka nganga. Macam tu. Aduh. Okey Ustaz. Soalan daripada Ahmad Fitri. Ustaz, apakah maksud mengingati mati ketika solat? Seolah-olah adakah solat kita yang terakhir? Okey. Macam mana nak buat macam tu? Tu sebutan je nak buat je guna. Tu semua tu sebut saja, teori saja. Implementasi dia macam mana? Mana abang. Senang ya. Cuba pergi duduk dekat orang yang solat hari subuh nak kena gantung. Dia nak solat guna. Cuba pergi duduk tang dia. Solat betul-betul ya. Dia mesti nampak seolah-olah Tuhan duduk depan dia betul-betul. Betul. Tu solat mengati-mati tu. Kita ni habang je. Saya kita teringat nak pegang nuri pula. Lepas pergi salam, selapak pegang nuri. Mati ke mana apa. Mati konun. segala nasi, segala ayam kita nak kepak lagi. Tak jadi tu. Okey. Jadi macam tu Ustaz. Okey, itu satu keadaan yang mana orang yang sedar bahawa solat itu adalah solat terakhir. Tapi setelah kita mengetahui, memahami ilmu ni Ustaz, kita dah faham, kita dah tahu sebenarnya mati yang kata mati tu tak ada. Jadi macam mana nak letak solat tu supaya dia akan berhubung di sana nanti Ustaz? Letaklah yang dikatakan wal akhiru. Letak yang kita ni penyudah. Kita penyudah bagi segala-galanya. Kiamat mai dulu, semua mai dulu. Kita ada hari. Kita last sekali. Maka mana ada putui? Sebab dia kata khalidina fiha abada, kekal mereka di dalamnya. Dalam ingatan tu. Buat selama-lamanya. Mana ada ending? Pasal duk tanya soal nak mati, saya abang mati lah. Baik. Saya kena ikut soalan yang ditanya. Baik. Oh. Okay, next. Okay Ustaz, soalan daripada Khalifah. Ustaz, cerita sikit yang dikatakan la harfin wala sautin, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Terima kasih Ustaz. Macam tu Ustaz, cerita panjang-panjang penat lah Khalifah. Napas kamu, ada huruf ada suara tak? Tak ada Ustaz. Tak ada, itulah yang tak ada huruf, tak ada suara tu hidup tu. Yang nama hayat, sifat Tuhan yang bernama hayat, nama dia sifat apa? Sifat salbiah. Sifat diri. Dia sifat tapi dia tak buat kerja. Kalau sifat-sifat lain sifat buat kerja. Yang dikatakan tak ada huruf, tak ada suara ni sifat tak buat kerja. Apa dia? Hayat. Okay, baik-baik Ustaz. Terima kasih. Baik, sama. Okay, next. Soalan. Ada apa soalan? Tu dia apa je soalan ni? Okay, saya baca Ustaz. Okay. Ustaz, berbalik pada ayat tadi, dialog antara Allah dan malaikat. Allah jadikan pengganti, ini khalifah. Kemudian ada dialog yang seterusnya, yang mana malaikat menyatakan mereka khalifah akan membuat kerosakan dan menumpahkan darah. Lantas Allah Ta'ala memberitahu, aku lebih mengetahui apa yang kamu ketahui. Ni soalan yang sama Ustaz. Maka minta pencerahan daripada Ustaz. Okey. Lah ni malaikat bertanya. Pasal apa hang nak buat mereka yang memusnahkan? Maka Tuhan kata kat malaikat, aku tahu apa yang hang tak tahu. Apa dia yang Tuhan tahu? Apa dia yang Tuhan tahu malaikat tak tahu ni apa dia? Tuhan kata, kerana ada mereka lah hang ada. Kalau bukan kerana mereka ni hang tak ada. Baik. Ya Allah. Ustaz Fazarul.
Ya, silakan. Ya, silakan. Saya cuma nak tambahkan pemahaman saya dengan yang Ustaz baru saja bagi tahu tadi tu. Okey. Ibaratkan kita ni dalam bermula daripada pengetahuan Allah sehingga terbit ke alam dunia ni, ibaratkan seperti Allah menyediakan red carpet kita sebelum kita turun ke atas muka bumi ni dengan menjadikan segala alam ni. Adakah itu yang Ustaz maksudkan? Ya, bukan red carpet, lebih daripada red carpet ni. Okey, faham. Lebih lagi dari itu. Dimuliakan. Sehingga apa yang Tuhan nak habaq dekat kita tidak dapat diketahui tentang hebatnya manusia. Faham. Sebab tu saya marah sangat siapa tak ingat, tak tengok diri dia bagaimana Tuhan tengok. Saya cukup marah. Orang mempersia-siakan apa yang Tuhan pandang. Oh, hati pakak perut tu. Saya boleh maki hang ni. Hang tak tengok macam mana. Hari ni hang boleh persedar-sedarkan diri yang Tuhan tengok cukup mulia. Hang ni bangkat apa? Barakallah ya Allah. Okey Ustaz. Okey. Alright. Diri yang sangat dimuliakan Ustaz. Sangat. Tuhan kata aku dan para malaikat aku selawat kat hang. Hang ni pasal apa? Aku selawat kat hang, aku panggil semua malaikat aku selawat kat hang. Hang ni pasal apa? Hang ni tak faham tak mana ni keadaan diri hang ni. Aku selawat kot, bukan orang selawat, aku selawat kat hang. Ingat Tuhan ni apa? Surah abang. Barakallah. Baru saya faham kenapa Ustaz sangat marah kalau orang memainkan pasal Tuhan. Tak ada yang Tuhan tengok lebih mulia daripada matahari, hang lebih mulia. Daripada bulan, hang lebih mulia. Daripada siang dan malam, kamu lebih mulia. Daripada langit dan bumi, kamu lebih mulia. Karena Tuhan kata, wa nafsi wa ma sawaha. Dan demi kamu, demi jiwa yang sempurna. Loh, manusia buat main-main. What the hell manusia ni? Allahu Akbar. Terbalik kena. Dia keluar warna bunga. Dia keluar kelopak bunga. Dia keluar velvet. Dia keluar wangi. Dia keluar madu. Hanya kerana indahnya manusia tu. Apa manusia tak tengok? Apa yang bunga tu indah? Aku pandang seindah-indah benda. Tak ada yang lebih indah dalam pandangan aku. Dan kalau indah pada pandangan aku, tak sama dengan bunga. Tak sama dengan matahari terbenam. Tak sama dengan matahari keluar. Tak sama dengan bulan bintang. Tak sama. Sebab indah aku sangat-sangat melebihi keadaan. Manusia tak mau faham. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apalah kita nak jadi kat kita manusia ni? Ya Allah. Tuhan kata aku kaya pun. Aku kaya, aku tak perlu apa pun. Aku tak ada siapa pun tak apa. Tapi aku tetap pandang hang. Hang tengok dah nilai dia mana-mana. Aku tak perlu siapa pun. Aku kaya. Aku berdiri sendiri. Tapi hang nak tengok aku cinta kat hang macam mana. Terbit segala-galanya atas cinta aku kat hang. Hang tengok betapa hang besar dalam pandangan aku. Tiba-tiba manusia meremehkan pandangan tu. Barakallahu li wa lakum bil Quranil azim. Tuhan ya Karim, minta ampun. Ampunlah kami yang cukup-cukup ghaflah ni ya Allah. Cukup-cukup ghaflah kita dengan Tuhan ni. Ya. Jadi Ustaz, itulah perihal hati Rasulullah bila dia melihat alam. Ya. Sebab tu dia kata aku nak habaq kat depa semua kalau boleh. Hampa janganlah duk reka, hampa duduklah betul-betul, hampa tengoklah macam mana aku tengok. Dan Nabi tunjuk dia tak mau apa pun. Dia tak bagilah apa pun dia. Dia tak mau. Yang dia mau, hampa kenailah Tuhan macam mana aku kenal Tuhan. Ya. Allahu Akbar. Baik. Mana cik nak tahu mereka tak ada Best. Barakallah.
Yang saya Okey. Baru tu sampai. Mesti wajib. Sebab tu orang alim dalam semua bidang. Orang Ya. alim dengan bacaan Quran, dia cukup marah orang yang main-main dengan ayat Quran. Orang yang alim dalam fiqh, dia cukup marah buat kerja tak sungguh-sungguh. Orang yang alim dalam bab fiqh, orang alim dalam bab usul, dia cukup marah kalau manusia tak buat. Sebab Tuhan cukup serius dengan manusia. Ya. Tu dia kata, pengganti aku bahagian marah pasal hang selalu mempersendakan perkataanku. Dia mai tok guru orang alim dalam bidang ilmu bahasa, dalam bidang ilmu huruf, ilmu bayan, ilmu Quran, dia mai. Baca silap kena maki. Betul. Saya minta ayak saya minta maaf. Boleh. Sila. Radiator bocor. Sama-sama minum. Kita pun minum Ustaz. Ayanda padah. Ayahanda tak apa, jangan ayah pin sudah. Barakallah. Baik. Okey, soalan silakan tuan-tuan, puan-puan. Riau teruk. Kerana Tuhan tengok kita mulia, kerana Tuhan tengok kita hebat, kita boleh bagi kasih, kita boleh bagi kasih kita ke anak. Walaupun kita tak boleh bercakap, kasih kita tetap sampai kerana pandang Tuhan kat kita terlampau tinggi. Ya. Kita boleh mengasihani semua yang ada. Melimpah ruah Ustaz kasih dia ni. Hujan tak tahu hujan malam-malam. Jangan tak tidur sudah. Okey, next. Orang lain Allah Ta'ala bagi mandi dengan air pipe. Selangor tak boleh mandi pasal tak ada air. Orang negeri lain Tuhan bagi mandi dengan air sungai, bagi mandi dengan air telaga. Tapi orang-orang dalam grup ni Tuhan bagi mandi dengan air mata. Dan Tuhan bagi mandi dengan air syurga. Masya Allah. Ya Karim. Itulah wuduk batin Ustaz Nah, tak batal dah Ustaz Nah. Ya Allah Tuhan, Ya Karim. Sayyidina Abu Bakar kata, kalau hampa tak boleh riau, buat riau pun pada. Jak riau, jak gelak, jak riau. Sah gila. Dan setiap benda perlu ada tanda. Maka Tuhan tunjuk ni tanda hang dengan aku. Apa dia? Ayat matang. Ya. Benar Ustaz, benar. Okey, soalan daripada Puan Fauziah. Ustaz nak tanya kenapa Melayu suka perasaan mereka terbaik kelas atasan pada Allah memandang semua sama. Perjelaskan Ustaz. Pasal dia tidak mengetahui. Sebab tu dia duduk atas sangka. Perasaan tu sangka lah, tak wujud. Dia tidak mengetahui. Baru ni saya baca satu statement viral daripada seorang. Dia tulis dalam tu 100 orang lelaki terbaik yang sangat hebat. Ya. Dan dia letak Nabi Muhammad nombor 1 lah. Lain. Saya tulis balik balas viral tu. Saya kata kalau 100 orang saja Tuhan tak boleh jadi Tuhan. Sebab semua yang mai ke dunia ni adalah yang semua yang terbaik. Ya. Cuma kita tak tahu. Sebab kita tak terbuka kepada tu. Kita tak tahu kata terbaik tu diri semua orang. Ni Ustaz daripada Fazrul. Orang Kelantan ni. Assalamualaikum Ustaz. Tuhan dah nyatakan dalam surah Al-As, sesungguhnya manusia dalam kerugian sebab tak tahu nilai diri tu. Ya, yang itulah sebenarnya.
Rugi sebab dia tak tahu diri dia tu. Selalu memuliakan yang di luar. Diri dia tak mulia. Dia buat keluar semua yang ada dalam diri dia, dia muliakan benda tu. Wahai diri tu yang Tuhan muliakan. Tengok-tengok dia tak Dia muliakan. sembah. Dia kata hang rugi lah. Pasal apa? Hang tak kenal. Jadi bila Ya. macam tu Ustaz, macam mana nak bila tak ada asas kena, macam mana nak memajukan diri tu Ustaz? Tak boleh. Tak boleh. Dia mesti tak boleh sampai. Dia tetap dalam sangkaan dan tetap dalam kebinasaan diri dia sendiri. Baik. Tu Ustaz. Zulhazmi tanya lagi. Apakah yang dimasukkan dengan warid? Warid tu diri Zul yang mengaji hari ni lah. Kerana ada warid tu, Zul nak mengaji, nak ambil tahu sebab warid itu adalah rahmat dan pembukaan kepada kenai. Warid tu kefahaman tentang Allah, tentang Tuhan, tentang Nabi, tentang Rasul. Tu warid tu. Warid tu yang membawa kepada nak beriman. Warid tu yang membawa kepada nak bertakwa. Warid tu lah dinamakan warid. Baik. Okay, next. Soalan. Tanya. Okay, Ustaz. Daripada abang kita di Singapura, Ustaz. Silakan. Okay, Ustaz, macam mana nak hentikan air mata yang selalu keluar melihat kebesaran Allah sampaikan nak join Zoom ni pun takut kesedihan yang tak terkata. Mai saya abang. Apa dia tu? Tu adalah kedekatan Allah Ta'ala pada diri yang bertanya. Itulah dekat Tuhan tu. Yeah. Terlampau dekat sampai badan tak boleh nak tanggung. Ya, yeah, betul. Kita ada kelenjak air mata. Kelenjak tu dia akan vibrate bila sentuhan Tuhan berlaku. Dia akan bergetar, air mata dia akan mengeluarkan. Maka selepas dia keluar, badan akan menjadi segar. Kita akan jadi tenang. Kalau boleh, ambil sapu tangan, lak air mata tu simpan untuk jadi hujah akhirat esok. Ya, betul. Takkan disentuh api neraka, Ustaz. No? Ya, walaupun air matanya sebetar mata lalat. Lalat tu dia dah kemetot dah. Mata dia lagi kemetot. Kalau boleh mata tu okey. Api neraka pun tak boleh menyala, Ustaz. Kena ayak tu. Tak boleh. Ayak tu hebat. Okey, Ustaz. Okey, dalam surah Al-Muzammil ada ayat berikanlah pinjaman kepada Allah. Pinjaman yang baik, nak bagi apa kat dia. Sedangkan kita tak tahu dan tak ada apa pun melainkan yang diturunkan. Macam mana Ustaz? Allah Ta'ala buat orang miskin, pinjamkanlah hati kita untuk Tuhan supaya orang miskin tu dapat merasai senang. Kalau tak boleh bagi dengan benda, bagi dengan senyuman, bagi dengan sentuhan, dah melapangkan dah orang miskin. Dengan pinjam doa Ustaz. Pinjam Ustaz. Sebab tu Nabi suka pi dekat orang-orang susah nah Ustaz. Ya. Tuhan kata saja aku buat bagi dia susah sebab aku tahu hang ada barang yang boleh bagi aku pinjam Ustaz. Baik. Okey Ustaz, daripada Azma, Ustaz betul ke kita tak boleh nak cakap orang bukan Islam tu kafir kerana seteruk-teruk manusia masih ada ada letak persen pula ni, 25% hati yang bersih. Kalau kita kata dia kapiak, yang kapiak bukan dia. Baik. Faham sendiri ya noh. Nabi Musa nak pergi dekat Firaun, Tuhan kata hang jangan pergi jerekah dia, hang jangan pergi marah dia, hang jangan pergi tengking dia. Aku tak pernah cipta dia dengan kebencian. Faham ah. Abang elok-elok Ustaz nah. Baik. Okey Ustaz, daripada Zulhazmi, bolehkah kita berdoa di dalam hati saja tanpa membuka mulut? Boleh lah. Tak salah
Okey Ustaz, soalan daripada Zulfadli Zainuddin. Ustaz nak tanya, adakah usaha dan ikhtiar berasingan dengan tawakal atau adakah ia seiring? Dia sekali, bukan seiring. Dia tawakal pun yang tu, usaha pun yang tu, ikhtiar pun yang tu, semua yang tu. Pada menyatakan konsep kehambaan. Kalau tak ada tu semua, tak ada lah nilai hamba. Baik. Okey, next. Soalan. Silakan. Lepas tengah kerja tu tadi. Assalamualaikum, Yang tak ada Ustaz. soalan tu. Waalaikumsalam. Ya. Ya cik, silakan. Ya. Ya Encik. Saya Ya Encik, dengar. pula nak tanya. Ya. Berhubung dengan warik Ustaz, Ya. apakah munculnya macam makhluk-makhluk halus Ya. tu sebagai satu warik ke Ustaz? Apakah itu normal Ustaz? Itu normal, bukan warik. Warik ni adalah benda yang membangun atas kebenaran, mengetahui segala hal, terutama berhubung dengan Allah dan berhubung dengan Rasul. Dia tahu sangat, dia faham sangat, maka keadaan tu nama dia warik. Maka warik tu juga boleh memahami tentang makhluk-makhluk halus dan makhluk-makhluk ni bukan warik. Warik tu lebih mulia. Baik. Ya. Mudah faham. Jadi makhluk halus. Ya. Makhluk apa? Makhluk-makhluk halus yang muncul tu macam mana Ustaz? Memang normal daripada kehidupan mereka. Kadang-kadang saja Tuhan buka dimensi. Buka dimensi kita supaya mereka boleh masuk. Sebenarnya mereka dalam dimensi mereka, dimensi kita. Tapi kadang-kadang Tuhan buka bagi kat mereka. Tu macam-macam ni, macam seolah-olah dia nak bersahabat dengan kita tu macam mana? Tapi tu saya kata. Tok Sah ambil. Dia nak mai, kita tak minta, dia nak mai. Tok Sah ambil lah. Bila nak berkawan, dia kena patuhi kita, bukan kita kena ikut dia. Ya, betul. Aku tak ada apa-apa hubungan. Kawan dengan aku hang punya pasal. Tapi aku tak ikut hang. Aku tak ada masa dengan hang. I have my own business. Ya. Ya. Sebab tu sebagai penghalang kan Ustaz? Ya. Gangguan nak kacau kita. Tak ada masalah tu, insyaAllah. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, warik ni, saya habaq sikit tentang ni. Tuhan ambil diri dia buh dalam kita. Tu warik. Allah. Awal sangat. Dah tanya warik banyak sangat. Saya habaq habis Tuhan. Okey Ustaz, cerita sikit Ustaz dia jauh sikit lah Ustaz. Apa? Okey. Kalau Rijalul Ghaib ni main belajar macam mana Ustaz? Dia main nak belajar, bagi dia belajar. Jangan dia duk tanya soalan. Jangan soalan sampai kita nak clean dia dah. Baik. Baik. Saya kena buang Ustaz pasal telinga hangat. Beruap. Pakai sound senang. Baik. Telinga sampai nak tumbuh lumut. Apa cik ni tanya? Tak apa. Abaikan. Ini urusan kampung. Urusan kampung. Urusan Selangor tak ada ayak. Suruh mereka gali telaga. Baik. Okey, soalan. Silakan. Ada lagi soalan? Okey Ustaz, bagi sikit cara untuk gosok sikitlah hati ni, bagi terang sikit Ustaz. Hati ni dia mai sahabat dalam bentuk cerita sikit lah. Ya. Dia Putrajaya, tempat perintah. Tempat pentadbiran kerajaan.
Dia tempat pentadbiran kerajaan Tuhan ni. Baik. Kalau kita kata raja duduk tang tu, hati tu mestilah tempat dia elok yang nak duduk raja. Baik. Raja duduk tang tu, hati mesti kemas, kuat. Hati mesti fokus, dia tak ada lain. Fokus dia raja tu. Bila hati kita dengan Tuhan ni, hati kita dengan Tuhan ni sempurna, elok, dia tak akan tercalak, dia tak akan terguris dengan apa pun. Sebab dia singgah sana. Tuhan kata, lagi Sat, telefon lah, halo. Sat. Ada orang kacau Ustaz lah tu. Ada ahli politik Putrajaya call tu. Betul lah pasal. Okey ke tuan-tuan lain ni? Okey lah. Sempoi Bang Lee, sempoi. Okay, Alhamdulillah. Baik tu. Okey banyak lidah menjadi kelu nak tanya apa tak erti lah. Nyanyi lah. Tadi tanya nyanyi. Lee. Ya saya. Razwan ada lagi dalam grup ni tak? Saya punya ni dia jadi kecil. Saya tak nampak semua. Razwan, masuk Razwan. Ada? Ada dengar. Okey. Baik. Boleh buat tengok semua Abang Lee. Boleh tapi Abang Lee punya laptop ni dia ada problem sikit hari ni. Oh, okey. Mali nak laptop baru ke? Boy. Bagi ke Ustaz nak laptop. Macam-macam. Okey Ustaz. Khalifah tanya Ustaz. Nak tahu macam mana kedudukan diri kita, saya susah nak explain. Macam mana sekali lagi? Okey, dia nak tahu kedudukan diri kita ni sebenarnya macam mana Ustaz? Lah saya abang satu je. Khalifah faham betul-betul. Otak Khalifah kuat untuk faham. Jangan bagi remeh. Saya tengok Khalifah macam peni-peni ni. Lah ni saya nak beritahu. Khalifah macam mana? Khalifah daripada tak ada sampai ada. Agak-agak macam mana? Dulu tak ada, hari ni ada. Agak-agak macam mana tu? Saja-saja ada ke? Saya saja mai ke ni? Saya saja mai ke dunia ni? Ke ada sesuatu yang hebat sampai kita boleh mai? Diri Khalifah sebelum ada ni ada bakat ke? Diri Khalifah ada apa tu kelayakan ke nak mai? Nak tengok diri kita ni macam mana? Ada kelayakan ke nak mai ke dunia ni? Ke suruh mak hantar mai? Ke suruh ayah hantar mai? Ke Tuhan nak buat mai? Kalau nak buat mai atas layak Tuhan apa? buat mai. Nak buat mai atas bakat apa-apa yang ada bakat kat kita. Tu diri kita macam mana? Tengok, kita dulu tak ada, hari ni ada. Ada ni pasal apa? Pasal apa ada ni? Nak tahu kita macam mana? Tanya, kenapa ada ni? Nak mai makan nasi je ke? Kan nak mai pakai baju, nak kerja, nak ada anak, ada bini, ada rumah tangga semua, lepas tu balik. Tu je ke? Tak. Tu diri kita tu macam tu lah. Boleh kaji kot. Pat. Okay, next. Ali. Okay, ya saya. Badan muka Silakan. tanya ya. Badan muka. Ustaz. Ya, Lam. Ni apa tadi depa dah mengata kat Ustaz masa Ustaz cakap telefon tu. Ustaz. Ya. Ustaz nak ganti laptop ke? Ganti laptop apa? Abang lah. Kalau nak bagi tu bagus lah juga. Laptop saya pecah-pecah dah. Okey. Razwan. Razwan. Roger terus. Razwan. Apa dia? Hampir hantar kat Ustaz satu laptop. InsyaAllah. Okey. Aku Lepas settle beli lah tentang masih. simpanan insyaAllah.
Erin sebiji Ustaz nak laptop apa habaq kat Razwan. Mali ambil nombor Razwan dah. Baik. Boleh. WhatsApp lah kat Ustaz. Boleh. Dia tak ada nombor. Mali. Saya Erin satu tak Ustaz. Hantar. Allahu Akbar ya Karim Tuhan. Order sampai? Order lagi. Mana cik nak tahu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak apa. Baru buka cerita pasal warid dia. Dapat laptop pun. Hampa jahat tau. Reling warid dia. Bukan dapat tengok tu. Reling dia. Dapat laptop lah. Berkabus lah spek mata ni pasal apa. Masya Allah. Okay, next. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhum. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dia akan dapat dunia. Barang siapa yang menginginkan Tuhan, dia akan dapat dunia dan Tuhan. Siapa belajar ilmu tentang Tuhan, dunia dia akan dapat percuma, kata Nabi. Dia heret dunia, Ustaz. Semua mai kat dia. Sebab tu mai sahabat Asia satu. Ni sahabat tuan-tuan tahan sikit lah. Kalau tuan-tuan nampak, minta Tuhan redakan sikit. Sebab kalau nampak badan kita tak tahan tanggung ni. Mai sahabat satu kat tuan-tuan. Sahabat kat saya, sahabat diri saya dan sama dengan tuan-tuan. Saya pergi Mekah, pergi buat umrah. Kaabah tunjuk diri dia kat saya. Dan tuan-tuan hari ni semua alam tunjuk diri dia kat tuan-tuan. Tuan-tuan je tak nampak. Allah. Tahan. Jenuh. Semua alam berkata, engkaulah wahai Ulam. Engkaulah wahai Ghazali. Allah. Engkaulah wahai Syafawi. Engkaulah segala-galanya. Ya, betul. Allahu Akbar. Hampa ni dia leceh. Hampa dia buka memang ni. Saya keluar dulu, Ustaz. Okey. Allahu Akbar. Makan dalam. Makan dalam, Ustaz. Cerim belomo. Kabel kena balut elok-elok. Bagilah. Tahan sikit. Jauh lagi nak pergi ni. Seluruh alam tiap-tiap hari kata, engkaulah wahai kekasihku. Engkaulah segala-galanya wahai pujaanku. Semua alam kata yang sama. Betul. Dan aku korbankan diriku hanya kerana cintaku padamu, wahai kekasih. Semua berkorban diri. Main dengan sukarela. Ya. Jadi panas kat Korea ni. Ya Allah. Ya Allah. Jadi panas. Heater tak buka pun dah panas ni, peluh ni. Oh, habis nak keluar. Tahan. Saya minta maaf. Saya tak mau buka tapi tak boleh. Saya duk tanggung seorang-seorang. Saya tak tahan. Tak apa, Ustaz. Tak apa. Mereka mau, Ustaz. Mereka mau. Malam ni mereka mau, Ustaz.
Ambil lah seorang sikit. Ambillah seorang sikit. Kita semua merasa yang sama ya. Kita semua rasa yang sama. Diri merasai yang sama aja, jangan bimbang. Apa yang ada dekat saya, yang ada dekat tuan-tuan. Tidak tuan-tuan tak duduk tau ni. Cuma buka dengan tak buka aja. Betul, betul. Allahu Akbar. Saya tak ada apa nak pergi. Saya nak bawa tuan-tuan bagi kenal betul ya. Tuan-tuan kenal betul, tuan-tuan duduklah tak mana pun. Tetap selamat. Tetap bahagia dan tetap ceria. Duduklah tak mana pun. Asalkan tuan-tuan tahu. Amin. Ya. Amin. 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 Tuan-tuan akan tetap bahagia. Tuan-tuan rasa bahagia duduk dalam masjid. Inilah masjid. Tuan-tuan kata masjid. Inilah masjid. Tempat sujud. Jiwa kita tu masjid. Tu tempat sujud. Tempat hala tuju pada diri tu. Kita berada dalam syurga. Nabi kata orang yang duduk dekat dengan Tuhan dia ada dua syurga. Satu akhirat, satu dunia. Sebab tu dia minta doa umur panjang. Dia nak merasai nikmat melihat Tuhan tu. Ya. Apa lagi dia nak tunjuk Ustaz? Ha? Dia baru bagi 1%. Lagi 99 dia tak bagi. Jenuh. Ustaz buat gila malam ni. Masya Allah. Ni kalau tak ada Cik Lee esok boleh buat mandi. Betul-betul. Ayak mata dia minyak, tak kering. Tu betul. Orang sampai bengkak mata dah. Tak larat dah. Saya dulu, masa saya mengaji dulu, suasana ni saya rasa selama 2 tahun. Non-stop. Allahu Akbar. Ni kalau tuan-tuan nak rasa dia power tak power, tuan-tuan peluk yang dikasihi. Tuan-tuan rasa betul. Dekat sangat Ustaz, dekat sangat. Mesti relai lah, mesti badan relai lah, tak mampu tanggung. Tidak Nabi Musa tak tergolek ya. Nabi Musa pun tergolek, tambahlah Musa ada ni pakai api ya. Musa ni kabel tak kuat Ustaz. Kabel halus. Itulah pasal. Kalau main bab ketegasan, cari Nabi Khidir. Nabi Khidir sangat sehingga Nabi Musa kata, aku tak boleh mengaji dengan hang hebat. Dan Nabi Khidir kata dekat Nabi Musa, fa'alul lima yurid. Aku buat macam mana aku mau, hanya tanya. Oh, hebat. Ini sangat hebat. Ya. Dia kacau dalam Ustaz. Dia kacau. Mesti kacau dalam. Punggah habis semua dalam. Relai. Dia punggah. Dia nak abang hantar. Yang berdiri aku. Kalau nak tahu sekarang ni aku saja. Hang tak ada. Ya. Betul. Maka Ustaz. Ni pun mujuk. Dia bawa pergi cara mahabbah. Ya. Kalau dia buat pergi cara mujahadah, jenuh perang dah. Betul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh saya nak kongsi satu peristiwa masa saya pergi umrah 2011. Silakan. Saya tak tahulah. Masa saya keluar daripada Raudah, ada seorang wanita yang lebih tua daripada saya. Saya seorang masa tu. Dia datang, dia lukut dada saya. Saya tak kenal dia. Saya terkejut. Dia lukut dada saya. Saya tak tahu lah perempuan tu, Ustaz. Tuhan abang kata, saya nangis. abang takkan abang dekat kak. Dia kata, tenang. Tak ada siapa pun dengan hang selama ni. Yang ada adalah aku. Dan aku tak akan menghampakan hati kekasihku. Hang tenanglah hidup. Memang itu niat saya pergi ke Mekah bukan untuk apa. Saya tak layak. Tapi saya yakin dia maha pengasih, maha penyayang.
Saya tak pandai. Tak apalah, tu betul dah tu. Keadaan tu dah betul dah. Sempurna dah. Cuma dulu kita tak tahu lah ni. Dia dah buka bagi tahu dah. Mai saya abang dekat kak. Kak duduk je tu. Saya kenal macam mana mai saya abang. Satu hari tu dah sampai di Madinah. Semua grup yang saya bawa, mereka nak pergi melawat Raudah. Mereka nak pergi melawat Nabi. Mereka ajak saya. Saya kata aku tak mau pergi. Aku malu nak pergi. Aku malu nak pergi jumpa dia. Sebab aku tak layak nak pergi jumpa dia. Aku malu nak pergi. Hampa pergi lah. Mereka pun pergi lah. Habis mereka balik, saya pula pergi. Saya masuk pintu apa nama, sahabat Nabi, pintu Umar Al-Khattab. Ya. Saya masuk-masuk, saya sampai dekat tempat letak kasut. Saya ambil kasut, saya letak dekat situ. Dekat rak nombor 3 daripada bawah. Saya baru je letak, saya nak langkah kaki masuk dalam masjid. Ya. Rak kasut kata kat saya, hang tak layak. Hang semayang tadi sudah. Ha? Allah. Saya terduduk kat situ. Dia kata tadi hang dah cukup hebat. Hang tak layak masuk dalam tu. Saya tak boleh, lutut saya lembek. Saya duduk standak kat tepi tu je. Saya semayang dalam sikit. Masa saya semayang, saya rasa Rasulullah main belakang saya. Saya rasa. Allah. Yang tu cukup lah. Nanti saja tak lain. Jenuh. Ustaz ni bagi gulin lagi saya kat sini ni. Hai, masuk dah. Masuk balik. Ya. Macam tu punya tak layak, tiba-tiba Tuhan adakan, tiba-tiba Tuhan tunjuk juga, tiba-tiba Tuhan zahirkan juga. Ya. Kita nak buka kita ni, kita nak buat mana diri kita ni. Kita tahu betul, kita tak layak. Betul Ustaz, betul. Hak tu duk tanya Ustaz pasal apa saya tu. Lama duk tanya Ustaz pasal apa saya. Itulah kenapa aku. Dia jawab sebab hang kekasih aku. Allah. Hang kekasih awal dan akhir aku. Hang kecintaan aku. Hang tempat luahan kecintaan, kerinduan aku. Ketahuilah, aku tidak menyayangi yang lain melainkan diri hang. Manisnya Ustaz. Manis sangat gantung dengan dia ni Ustaz. Pasal orang tak mau pergi nak buat macam mana? Orang tak mau pergi. Mana saya nak tahu. Masya Allah. Okey. Kita rasa dekat ni cukup. Saya ada tetamu nak main. No. Okey. Baik Ustaz. Nanti kita sambung lagi Ustaz. Dia duduk tunggu di luar rumah. Siang dia. Astagfirullahalazim. Siang ke dia. Okey. Kita jumpa insya-Allah. Nanti Li bagi tahu kita jumpa semula. Saya minta maaf semua atas silap perkataan saya, jika saya ni saya minta maaf banyak-banyak. Kadang nak bawa nak kongsi macam mana sepatutnya kita rasa diri kita dalam pandangan Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Muhammad. Waalaikumsalam. Ya. Oh, boleh tu cerita tak ditanggung Allah. Tak ditanggung. Tak ada nak apa. Tak apa. Suatu hari nanti Tuhan akan bagi rasa yang sama. Mungkin keadaan yang lain. InsyaAllah. Rasa je mau. Oh, tu ada orang ajak terapi. InsyaAllah. Tak ni. Lebih kurang minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat, dalam kebaikan. Dipelihara, dibukakan dan buka segala hijab kita insya-Allah. Amin ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sudahi dengan qauli hadza wa astaghfirullahal azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Amin. Allah amin. Janganlah kau tutup apa yang telah kau bukakan bagi kami ya Allah. Jangan kau jauhkan setelah kau dekatkan kami ya Allah. Amin. Permudahkan untuk kami mengenalmu ya Allah. Letakkan kami hamba-hambamu yang kau kasihi dan cintai ya Allah. Amin.
sesuatu yang menjadi rahsia bagi diri kami, ya Allah. Jadikan kami dekat denganmu, dapat mengenalmu, ya Allah. Engkau tujuan dan matlamat hidup kami, ya Allah. Berilah kekuatan pada diri kami untuk mengetahui, untuk memahami dan merasai wujudmu, ya Allah. Amin. Allahumma fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.